Bertemu kembali di Minggu Baharu, rentasan berita edisi 851, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Pembohongan tebuk atap jangan sesekali dilupakan. Pertemuan 3 penjuru PAS mula kecut perut. Sanggup menderhaka demi di puncak kuasa. Bolehkah undang-undang digubal di Bazar Ramadan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyebaran berita bohong kini sudah menjadi satu lumrah dalam masyarakat. Namun begitu, ajaran Islam mengajar bahawa ia termasuk dalam musibah yang akan mengakibatkan kesan buruk, ujar Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam tulisannya di Facebook. Beliau menyandarkan hujahnya dengan memetik firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kalian tidak menimpakan ke atas sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini berpunca daripada kejahilan kalian mengenainya, sehingga menyebabkan kalian menyesali apa yang kalian telah lakukan." Menurut beliau, ayat tersebut menegaskan bahawa penyebar berita bohong menjadi seorang yang fasik. Bahaya perbuatan tersebut akan membawa keburukan kepada masyarakat umum dan pelakunya pula akan menyesal di dunia dan akhirat. Seorang yang fasik berdasarkan hukum Islam tidak layak menjadi saksi dalam perbicaraan mahkamah, bahkan juga tidak layak menjadi hakim ataupun pemimpin masyarakat. Mereka telah hilang kelayakan tersebut dan ini menunjukkan betapa parahnya keburukan mereka yang menjadi penyebar berita bohong. Islam juga menyatakan bahawa amalan bohong adalah salah satu dosa daripada dosa-dosa besar yang mempunyai akibat buruk di dunia dan di akhirat kelak, ujarnya. Terima kasih Tuan Guru Hadi Awang kerana mengakui dan mengingatkan kita bahawa bohong itu adalah satu dosa. Namun lupakah Tuan Guru akan pembohongan yang dilakukan oleh pimpinan PAS sendiri? Lupakah Tuan Guru bahawa Mursyidun Ampas Datuk Hashim Jassin pernah melabelkan amanah sebagai Mu'tazilah tanpa bukti? Bukankah itu satu pembohongan kerana label itu semata-mata satu usaha untuk mentakfiri pihak lain yang tidak sama fitrah politiknya dengan PAS? Kini PAS terlibat dengan cara tebuk atap bersama pengkhianat. Dengan pengkhianatan itu, kata Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, terbit semua nilai buruk seperti penipuan, pembohongan. Mujahid berkata penipuan itu amat berat seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Muslim mungkin melakukan beberapa kesilapan. Bagaimanapun seseorang Muslim tidak akan berbohong atau berdusta. Pengkhianatan menerusi langkah syaratan yang disertai PAS tidak akan berlaku tanpa penipuan. Mujahid merumuskan pembohongan itu jelas apabila berlaku penipuan kepada rakyat. Antaranya berita bohong yang didengar dalam media sosial ialah DAP akan menguasai kerajaan, tabung haji akan dijual. Ironisnya, Hadi menegaskan seseorang yang berbohong dalam politik akan melakukan penipuan terhadap rakyat dengan apa sahaja propaganda bagi mendapatkan sokongan. Namun hakikatnya, merekalah yang menjadikan kesaksian itu palsu hanya untuk memenuhi pengkhianatan langkah syaratan, yakni penyaksian palsu demi mempertahankan pembohongan. Benda salah, dia kata betul. Benda betul, dia kata salah, tegas Mujahid. Demi menegakkan benang basahnya, Hadi mendakwa media baharu menyebar berita bohong dengan menggunakan sistem teknologi dan maklumat. Media terkini menjadi senjata baharu bagi merosakkan kefahaman masyarakat demi mencapai matlamat dan cita-cita, khususnya bagi mendapatkan kuasa. Perkara yang dianggap dapat memenuhi tuntutan hawa nafsu yang kemaruk kepada kekuasaan, harta dan keinginan secara gelojoh yang menjadi sasaran bagi mengecapi kepuasan hidup tanpa mempunyai wawasan akhirat yang telah dijanjikan dan diberikan amaran oleh Allah. Dakwah Hadi.
Beliau seterusnya menuduh bahawa media baharu tidak mempedulikan sempadan halal dan haram, khususnya bagi mempengaruhi rakyat dalam mendapatkan kuasa atau mempengaruhi orang yang berkuasa melalui cara yang melampau dengan berbohong, tanpa kisah melalui apa sahaja cara untuk berbohong, sama ada dengan lisan, tulisan atau tayangan yang dijadikan amalan bagi menggoda rakyat demi melakukan pembohongan. Belanja yang besar dikeluarkan kerana peranan berita bohong itu sangat besar bagi mempengaruhi masyarakat. Terkini pula diciptakan alat-alat berteknologi canggih dan bermutu tinggi, mahal harga dan mahal upahnya. Maka bertambah ramai pula yang terpalit dengan memiliki harta haram hasil daripada amalan berbohong dan menipu, tegas Duta Khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang sehingga hari ini kita tidak tahu apa prestasinya. Siapakah yang meluluskan peruntukan sebanyak 81 juta ringgit untuk mencipta peralatan canggih berteknologi tinggi baru-baru ini? Apa tujuannya menggunakan wang pembayar cukai demi menghidupkan semula Jabatan Hal Ehwal Khas atau JASA yang kini ditukarkan menjadi JKOM? Tidakkah mereka juga akan terpalit dengan dosa kerana cuba menegakkan pembohongan kerajaan tebuk atap? Jawablah dengan jujur, bukan dengan pembohongan. Jangan salahkan media jika diri sendiri sudah terkeluar daripada hakikat yang sebenar. Jangan lupa istilah tebuk atap, Presiden PAS sendiri yang menciptanya. Pengerusi Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said dilaporkan berkata pihaknya tidak akan memberi peluang kepada Bersatu mahupun PAS. Sebaliknya, UMNO akan bertanding di semua kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Terengganu pada pilihan raya umum akan datang. Beliau menegaskan UMNO tidak akan melakukan sebarang kerjasama dalam muafakat nasional selain tidak menyertai gabungan Perikatan Nasional dan tidak akan mengalah kepada Bersatu. Beliau berkata UMNO juga akan bertanding di Parlimen Hulu Terengganu yang kini dipegang oleh Ahli Parlimen Lompat Datuk Rasul Wahid. Memang UMNO akan bertanding di Parlimen Hulu Terengganu. Kenapa kita nak beri kepada dia sedangkan kerusi itu dia menangi atas tiket UMNO? Kita juga tidak mahu Perikatan Nasional, katanya di petik Sinar Harian 19 Februari lalu. Ahmad mengungkit tentang tiadanya sebarang usaha untuk muafakat nasional menjayakan hubungan antara UMNO dan PAS. Apa yang PAS buat untuk bersama kita? Pemberian peruntukan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK pun tidak adil. Muafakat nasional tak berlaku di Terengganu bidasnya seperti dipetik. Luahan Ahmad itu kurang mendapat respons daripada pimpinan PAS sehingga UMNO melancarkan program amanat 500 jam Pemuda UMNO Terengganu pada 19 Mac lalu. Program tersebut disertai Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Desuki, Ketua Pemuda UMNO Terengganu Tengku Hafiz Putra dan Ahmad sendiri. Difahamkan, Ahmad bertegas dengan komitmennya untuk menentang Bersatu dan PAS Terengganu. Nampaknya, hasrat UMNO Terengganu itu membuat PAS kecut perut. Timbalan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari dalam kenyataannya mengakui ramai secara tidak bersembunyi menyerang UMNO dan meminta PAS untuk melupakan terus hubungan dengan parti itu dan bertembung sekali lagi di seluruh negara dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya katakan itu ialah pandangan yang merugikan, adalah tidak adil untuk menghukum UMNO secara keseluruhan hanya kerana pandangan beberapa orang pemimpinnya yang kelihatan cenderung untuk melakunya tiga penjuru sekali lagi dalam pilihan raya umum yang akan datang. Hakikatnya, ramai pemimpin UMNO termasuklah ahli-ahli parlimen dan jentera di peringkat cawangan dan bahagian menyedari realiti betapa ruginya umat Islam dan tentunya Melayu jika pertembungan tidak dapat dielakkan sesama sendiri, ujar Fadli. Menurut beliau, pihaknya PAS tidak ada pilihan lain melainkan terus merintis jalan kepada perpaduan ummah. Beliau berkata UMNO, PAS Bersatu dan parti-parti lain yang majoriti Muslim wajib duduk semeja untuk membentangkan formula penyatuan. Sangatlah rugi UMNO yang mewakili kelompok besar pengundi Melayu ini diketepikan begitu sahaja, katanya. Beliau juga berpendapat Bersatu yang mempunyai kedudukan di puncak kuasa juga rugi jika tidak disertakan bersama dalam pakatan. Asasnya ialah Islam. Adakah sekali lagi kita mahu melihat negara ini diterajui sekali lagi oleh pentadbiran 22 bulan yang kita lihat kesan dan pendekatannya? Soalnya, kata Fadli, jika berlaku pertembungan, yang rugi bukan UMNO, PAS dan Bersatu sahaja, tetapi yang rugi ialah umat Islam keseluruhannya di negara ini, ujarnya. Justru beliau menyeru agar mereka berunding, hentikan api pertembungan. Jika pertikaian kerusi menjadi punca, bertolak ansurlah. Ada yang kita dapat dan tentunya ada yang kita perlu lepaskan. Takkanlah kerana kerusi yang terlepas kita tergamak tiupkan gendang perang.
inilah jalan yang sedang dirintis dan diusahakan oleh PAS. Biarlah sejarah politik mencatat sekali lagi, umat Islam dan Melayu bersatu, tegasnya. Maaf, YB silap besar. Pertandingan tiga penjuru akan memberi peluang yang lebih luas kepada rakyat memilih siapa yang terbaik untuk mereka beri mandat sama ada jadi ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri. Rakyat tidak mahu ahli parlimen, pasu bunga. Rakyat terhina apabila menteri mencadangkan isteri meniru gaya suara Doraemon. Lebih-lebih lagi rakyat marah apabila YB mendapat gaji tetapi tidak berbahas di parlimen di saat mereka kehilangan mata pencarian kerana banyak syarikat ditutup atau membawa lari pelaburan ke negara jiran. Naik ke Putrajaya dengan cara tebuk atap bukanlah tindakan yang bermaruah YB. Lebih-lebih lagi, setelah melakukan tindakan itu, tidak nampak apa-apa kelebihan yang dinikmati oleh kaum Muslim dan Melayu di negara ini. Malah kalian hanya memalukan Islam dengan tindakan tersebut kerana Islam melarang rampasan kuasa. Justru yang rugi jika berlaku tiga penjuru hanyalah gerombolan tebuk atap. Tidak ada kena-mengena dengan Islam. Siang tadi, Ahli Parlimen Pakatan Harapan dan Pembangkang hadir di Parlimen. Tujuannya untuk membuktikan bahawa tidak ada masalah bagi Parlimen untuk bersidang. Ahli-ahli Parlimen Pembangkang sepakat menggesa pemerintah memanggil sidang Parlimen sesegera mungkin dan untuk tamatkan darurat. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mempengerusikan mesyuarat bersama ahli-ahli Parlimen Pembangkang di Parlimen. Menurut kenyataan, antara yang dibincangkan termasuk hal-hal berkaitan vaksin dan program imunisasi kebangsaan, isu prosedur operasi standard SOP Majlis Keselamatan Negara. Menurut Anwar, mesyuarat juga turut menyentuh soal ekonomi seperti pengangguran di kalangan anak muda. Mereka menggesa supaya Parlimen dibuka agar pelbagai isu dapat dibincangkan. Dengan itu, amat perlu bagi fungsi Parlimen itu ditingkatkan serta dirancangkan. Tidak ada alasan bagi Parlimen tidak dapat bersidang, sedangkan sekolah, perniagaan, pasar, bahkan stadium sukan dibenarkan untuk dibuka. Untuk memberikan mesej bahawa tak ada masalah untuk ahli parlimen bersidang kerana bola sepak boleh diteruskan, penguraian boleh berjalan dan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bahawa perjalanan kerajaan berjalan dengan lancar walaupun Parlimen tidak bersidang 4 bulan amat melucukan. Taqiyuddin hendak membohongi siapa? Lihat sahaja keputusan kerajaan yang mengenakan kompaun RM10,000 kepada orang ramai kerana pelanggaran prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selepas beratus-ratus rakyat dikenakan kompaun dan dikecam oleh orang ramai, barulah Taqiyuddin memaklumkan perincian mengenai kompaun berhubung ingkar SOP PKP. Buat undang-undang yang jelas zalim dan rakyat merana dikenakan hukuman, kemudian baru buat perincian. Itukah yang dikatakan kerajaan berjalan dengan lancar? Kalau hendak disenaraikan, banyak lagi flip-flop kerajaan tebuk atap ini. Tetapi cukuplah dengan isu kompaun yang menyusahkan orang miskin sebagai contoh yang amat menonjol dan menjengkelkan. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng membidas Taqiyuddin dengan mempersoalkan bagaimana sebuah kerajaan boleh dianggap berfungsi dengan baik sedangkan hanya 2 daripada 3 cabang perlembagaan persekutuan iaitu eksekutif dan kehakiman sahaja yang dibenarkan beroperasi. Manakala badan legislatif gagal berfungsi disebabkan Parlimen digantung. Menggantung Parlimen, institusi tertinggi dan cabang dalam perlembagaan persekutuan adalah tindakan khianat terhadap demokrasi berparlimen, tegas Guan Eng dalam kenyataannya. Hakikatnya, rakyat tidak perlu ahli politik. Tidak kira dari Pakatan Harapan maupun UMNO untuk berteriak bahawa Parlimen wajib bersidang. Rakyat tahu bahawa Parlimen memang wajib bersidang. Bahkan rakyat menuntut agar Parlimen segera bersidang agar wakil rakyat yang mereka pilih dapat meneliti dan membuat semakan dan imbang keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Sungguh, perlembagaan persekutuan hanya sempurna dan berdaulat sekiranya ketiga-tiga cabang iaitu legislatif, eksekutif dan kehakiman dapat berfungsi sebagaimana yang sewajarnya. Untuk rekod, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah bertitah bahawa proklamasi darurat yang ada sekarang hanya menangani krisis kesihatan awam COVID-19 dan tidak menghalang Parlimen untuk bersidang dan berfungsi seperti biasa. Tidak mematuhi raja adalah tindakan lese majesty, kata Guan Eng. Dalam perkataan Melayu, derhaka.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mendakwa perjalanan pentadbiran negara tetap lancar tanpa sebarang masalah biarpun sudah hampir 4 bulan Parlimen tidak bersidang susulan pelaksanaan ordinan darurat di seluruh negara. Taqiyuddin Hassan berkata kali terakhir Parlimen bersidang pada Disember lalu iaitu ketika Belanjawan 2021 diluluskan. Sekarang bulan Mac baru masuk 4 bulan Parlimen tidak bersidang, tidak timbul masalah pun perjalanan kerajaan. Kalau darurat 1969 dahulu 2 tahun Parlimen tidak bersidang, itu pun tak jadi masalah kepada perjalanan kerajaan itu sendiri katanya seperti dipetik utusan online. Taqiyuddin dilaporkan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menggesa supaya Parlimen bersidang dengan alasan ancaman COVID-19 sudah berkurangan. Untuk rekod, Parlimen pernah digantung selepas peristiwa rusuhan 13 Mei dalam tahun 1969 iaitu dari tahun tersebut sehingga 1971. Sebelum ini, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin dilaporkan tidak menolak kemungkinan Bazar Ramadan dibenarkan beroperasi pada tahun ini. Menurut laporan, beliau berkata kebenaran itu akan dibincangkan bersama Majlis Keselamatan Negara MKN bagi memastikan pembukaannya kelak lebih kemas dan berkesan dengan pematuhan penuh prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan COVID-19. Maknanya, Majlis Keselamatan Negara MKN boleh membuat keputusan untuk membuka Bazar Ramadan. Malangnya, MKN membisu berhubung dengan persidangan Parlimen. Malah Taqiyuddin setelah alasannya tentang ramai wakil rakyat warga emas yang berisiko tinggi terkena jangkitan COVID-19 mendapat kecaman bila menggunakan contoh 13 Mei pula. Budak sekolah rendah pun tahu darurat masa 13 Mei 1969 dengan darurat sekarang tidak sama jika kita rajin mencari maklumat di hujung jari. Kini ribuan meninggal dunia akibat COVID-19 di negara ini. Salah Parlimenkah sehingga ia digantung? Sedangkan sebenarnya ia salah kerajaan kakistokrasi yang gagal menangani wabak tersebut setelah dengan bangga merampas kuasa pada hujung Februari tahun lalu. Jom China menghargai usaha Menteri untuk merancangkan kembali ekonomi rakyat menerusi pembukaan pasar malam dan Bazar Ramadan. Bagaimanapun memetik kata Datuk Mahfuz Omar, Parlimen tidak boleh bersidang di pasar malam, di stadium maupun di kedai nombor ramalan 4 ekor. Bila pembuat undang-undang, dia tak boleh buat di pasar malam. Dia tak boleh buat di stadium. Dia tak boleh buat di kedai nombor ramalan 4 nombor ekor. Katanya, tugas hakiki ahli Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri ialah menggubal undang-undang iaitu di Parlimen. Anehnya setelah semua ahli Parlimen menerima suntikan vaksin COVID-19, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengetuai rampasan kuasa pada Februari tahun lalu itu masih takut mengadakan persidangan di Parlimen. Seperti kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun Perikatan Nasional berjaya membeli atau mengugut 6 wakil rakyat untuk melompat, ia belum cukup bagi Muhyiddin mendapat sokongan majoriti. Ini menimbulkan persoalan. Perdana Menteri Tebuk Atap itu takut membuka balik pintu Parlimen bukan kerana wabak COVID-19. Tetapi kerana isu nombor-nombor penyokong di belakangnya masih kabur. Ia sekabur video semburit yang dihantar ke Amerika Syarikat untuk tujuan forensik pada tahun 2019 yang lalu. Taqiyuddin tidak boleh gunakan darurat 13 Mei 1969 untuk menjustifikasi darurat 12 Januari 2021. Apalagi alasan yang hendak dikutip untuk mengelirukan rakyat. Jangan ingat rakyat ini bodoh kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.